الله الله Rabbi huwa Allah. Kan hadis membicarakan menolong saudara zalim atau yang kena zalim. Tetapi dah kira saudara zalim itu bahasa Arab, ya, maknanya pada bahasa Melayu yang berbuat inyanya, buat nyanya kuam, ya. Dan mazlum pun bahasa Arab juga, maknanya bahasa Melayu yang kena nyanya. Orang yang kena inyanya dipanggil mazlum. Orang yang menginyanya dipanggil zalim. Mazlum tak boleh. Kita tahu dia dizalim, tolong. Yang zalim nak tolong juga. Apa maksud di sini yang dibahas? Maka apabila seorang itu menampar atau memukul seorang lain, dia buat tampar tu dengan tidak apa salahnya, saja-saja dia, maka yang memukul dan yang menampar itu dipanggil zalim, nama dia. Dan yang kena pukul tu tanpa dipanggil mazlum. Itu misal dibuat. Zalim mana? Allazi zalam, orang yang melakukan zaliman. Mazlum allazi zulam, allazi zulima, orang dizalimi. Begitu juga jikalau seorang mengambil harta orang dengan jalan tidak sebenar, rampas, tipu, macam-macam, ya, tidak betul dalam hukum syarak, maka yang mengambil dipanggil zalim, dan yang kena ambil dia panggil mazlum namanya. Begitulah juga jika seorang memukul dan membunuh hidup-hidupan orang dengan tiada jalan hak, atau meruntuhkan rumah atau perkakas hak orang dengan bukan jalan hak, maka yang memukul, membunuh, meruntuh itu zalim namanya. Dan yang kena pukul, kena bunuh hidup-hidup, ya, kena runtuh perkakas dia rumah tu panggil mazlum namanya. Adalah dia punya buat contoh, beberapa contoh. Maknanya kalau asal makna zalim mana wadu syai' fi ghairi mahalli, letakkan benda tak kena pada tempat dia, benda zalim. Begitu juga jika seorang mencaci, menyumpah, mendusta orang yang tiada masyhur dan tiada diketahui orang akan kejahatannya, dia ni dipanggil mastur. Orang pun tak tahu kalau dia ahli, dia maki apa semua, itu tak. Ataupun menuduh orang dengan sangka dan agak, dituduh tu pakai sangkaan agakan, tidak ada bukti, dan mempermaki orang dengan tiada hak, ya. Maka yang mencaci dan yang menyumpah dan yang mendusta dan yang menuduh, yang permaki itu orang zalim nama. Dan yang kena caci, kena sumpah, kena nista, kena tuduh, kena maki itu dipanggil mazlum namanya. Habis lagi. Maka syarak kita menyuruh akan kita orang Islam menolong saudaranya sama-sama Islam yang kena zalim atau yang berbuat zalim. Macam mana cara ditolong buat zalim? Yang mazlum kita tahulah. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qulna ya Rasulullah nasartuhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman? Qal takuffuhu aniz zulmi. Fazaka nasruka iyahu, hasan sahih. Ini Nabi tunjuk keterangan maksud menolong orang yang zalim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, nama Sayyidina Anas bin Malik Khadam radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW telah bersabda, ia tolong olehmu, hai hamba Allah, tolong yang mukmin akan saudaramu yang Islam yang berbuat zalim atau yang kena zalim. Kata kami, ya Rasulullah SAW, telah aku tolong akan dia kena zalim, iaitu kami melepaskan daripada segala mudarat yang mau datang mengenai saudara hamba itu. Sekiranya orang mau memukul akan dia dan membunuh, maka kami larang akan dia, dan kami pegang
tidak beri pukul dan bunuh, ya, tak beri ke mana dia sekatlah. Dan kami beri nasihat, ya. Dan jika kami tahu ia mengambil harta dengan jalan yang bukan hak, maka kami suruh pulangkan, atau kami ambil dari yang mengambil tadi dengan bergagah, ya, kemudian kami berikan kepada empunyanya, maka kita pulang kembalilah, dan sebagainya, dengan macam-macam hal menolonglah orang yang kena zalim. Maka sudahlah dapat kami menolong, tetapi bagaimana kami nak tolong orang buat zalim, dia sendiri buat zalim, kita nak tolong macam mana? Seperti mengambil harta orang, ya, dengan jalan tidak sebenar, adakah kami tolong akan dia? Pergi ambil sama atau siapa ada yang menegah yang mengambil, kami tolong akan dia bersama melawan. Bila itu soalan yang dikemukakan, sebab pada zahirnya nampak agak pelik. Orang zalim kalau dia ambil tindakan, Nabi diberi tolong, apa maksud sini? Jawab Rasulullah SAW, bermula menolong orang yang buat zalim, maksud di sini ialah tegahkan dia. Kita tegahkan dia daripada berbuat zalim, maka itulah tolong kamu akan dia. Dia ni maknanya mengerjakan kezaliman, jadi kita tegah dia, jangan bagi dia buat. Jadi tegahan kita tu nampak tak setuju dengan dia, sebab kehendak dia tak tercapai. Itulah sebenar kita menolong dia, ya. Sebab kita menolong dia itu sebenar, sebab tak adalah dia terus melakukan kezaliman yang mana akibat buruk dia adalah kena pada diri dia sendiri. Maka itulah dia kata tolong kamu akan dia, ya. Jadi dia maka menegak orang berbuat zalim daripada memperbuat zalim itu. Apa hukum pula? Wajib atas seorang yang mengetahui, ya. Misal seperti seorang mau mencuri, maka ia hendak berbuat zalim namanya, maka wajib seorang yang mengetahui mau mencuri tegah dan nasihatkan dia. Itu makna kita tolong dia, ya. Kita halang dia, kita sekat dia, supaya kerja kezaliman yang dihasratkan tadi terbatal, tidak dilakukan. Dan memberi takut ke atasnya dengan habas atas orang yang lebih kuasa. Jadi kita beri takut kepada dia, dia kena apa? Habas, kena penjara. Takkan ni repot kan kau kena penjara. Jadi maknanya itu pada zahirnya bertentangan dengan kehendak orang nak buat zalim, marah dia. Tapi sebenarnya itulah dipanggil menolong, dengan sebab kalau kita biarkan dia terus berbuat kezaliman yang akibat dia adalah besar kedudukan di akhirat esok, dia kena bala azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kita sekat dia, jangan dia meneruskan. Kalau kepimpin pula dia buat zalim, dia bagi dia zalim, kita turunkan dia. Turunkan dia, kata kau turunkan aku zalim, kan zalim tolong. Sebab orang beri mandatkan kau tak kita jaga, kau buat ikut kepala kau, mana kan kita turun dengan dia, kau berhentilah, ni orang lain nak habis gitu, kan. Tu dia jawab dengan bayar, kan.